Masa Rina masuk lorong nak ke dapur tu, dia terdengar suara mengekek-ngekek ketawa. Perlahan je suara tu. Seram. Ketawa jenis tak putus-putus pula tu. Rasa macam nak lari masuk dalam bilik semula, tapi dahaga punya pasal Rina terus ke dapur. Masa melangkah ke dapur, suara tu hilang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsi pengalaman seram Rina masa dia tinggal di Simpang Pulai dan lepas tu dia berpindah ke rumah peninggalan British. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kisahnya bermula masa hari pertama Rina sekeluarga pindah ke rumah teres yang terletak di Simpang Pulai. Masa tu umur Rina dalam lingkungan 30-an, seorang suri rumah sepenuh masa. Dari hari pertama pindah lagi, Rina dah rasa macam ada sesuatu yang tak kena dengan rumah ni. Biasalah hari pertama pindah memang penuh lah barang yang belum dikemas. Dalam pukul 5 petang, Rina mula kemas barang-barang. Masa tengah mengemas tu, Rina tercium bau macam bau curut yang amat kuat. Tiba-tiba ada suara perempuan bagi salam. Rina apa lagi terus ke pintu. Yelah, manalah tahu ada jiran datang. Tapi bila buka pintu, tak ada sesiapa dekat luar. Tiba-tiba terdengar suara bagi salam lagi. Kali ni datang dari arah dapur pula. Rina teruslah ke dapur. Sama juga bila buka pintu dapur, tak ada sesiapa dekat luar. Tapi ada bau wangi yang kuat. Cepat-cepat Rina tutup pintu semula sebab dia seorang je yang ada dalam rumah. Suami dan anak-anak pergi beli makanan. Sejak kejadian tu, tepat pukul 3 pagi, Rina akan terjaga sendiri dari tidur dan seluruh badan jadi terkaku. Hanya mata je yang terkebil-kebil pandang ke arah pintu bilik. Lebih kurang 5-6 minit jugalah terkaku macam tu. Kemudian Rina tertidur sampai subuh dan bangun untuk solat dan buat kerja rumah macam biasa. Kejadian pelik tu Rina tak cerita langsung dekat suami sebab dia pun bukan jenis yang penakut. Dan Rina tak nak anak-anak jadi penakut dengan hal-hal macam ni. Ada satu malam tu, macam biasa, Rina terjaga tepat pukul 3 pagi. Kali ni badan Rina tak kaku dan Rina terus bangun. Niat nak solat sunat lah. Masa Rina melangkah nak ke ruang makan, tiba-tiba dia terdengar suara orang ramai macam tengah berbual. Dengar macam datang dari dapur. Tak sempat Rina nak pastikan suara tu betul-betul datang dari dapur. Tiba-tiba dekat depan Rina muncul sekumpulan manusia tengah usung keranda menuju ke arah dia. Rina dah menggigil masa ni. Yelah, pertama kali dia tengok benda-benda macam tu. Sempat juga Rina perhati ke mana mereka pergi. Rupanya dari arah dapur terus ke ruang tamu dan tembus dinding. Kemudian sekumpulan manusia tu hilang. Malam esok pun sama juga. Tepat pukul 3 pagi, Rina terbangun dan terdengar suara tu lagi. Tak lama lepas tu muncul sekumpulan manusia usung keranda. Kali ni Rina beranikan diri, cuba berjalan melawan arus dalam kumpulan manusia tu. Rina terus berjalan masuk dalam laluan mereka. Tapi yang peliknya, Rina tak rasa terlanggar apa-apa pun. Cuma badan terasa sejuk dan langkah terasa amat perlahan sekali untuk keluar dari celah-celah laluan mereka tu. Bila dah keluar dari laluan mereka tu, sekumpulan manusia yang tengah urung keranda tu berhenti dan toleh ke arah Rina. Rina terkaku. Dalam hati cuma ayat kursi je yang mampu Rina baca. Lepas Rina baca ayat kursi, benda tu terus hilang dari pandangan. Dan pada malam seterusnya, Rina tidur lena, tak ada gangguan lagi. Lepas bertahun tak ada gangguan, Rina ingat semuanya dah berakhir. Rupanya tak. Tahun ketiga Rina tinggal dekat rumah tu.
pada satu malam, anak-anak mula terdengar bunyi cakaran pada pintu utama rumah. Dan sebagai seorang ibu, Rina cuma mampu tenteramkan anak-anak dia. Suami Rina pula sentiasa tak ada dekat rumah sebab jalankan tugas di perbatasan negara. Lepas tenteramkan anak-anak, Rina buka pintu rumah nak tengok apa yang ada dekat luar tu. Tak ada apa-apa, cuma terasa ada angin yang amat kuat dekat halaman rumah. Tiba-tiba Rina ternampak ada satu sosok macam wanita berambut panjang dekat depan pagar rumah. Wanita tu dalam keadaan membongkok. Cepat-cepat Rina tutup pintu, ambil wuduk dan baca Quran dengan anak-anak. Tiba-tiba terdengar bunyi kaca tingkap ruang tamu pecah bertaburan. Masa Rina berlari ke arah ruang tamu nak tengok apa yang jadi, tiba-tiba terdengar tingkap bilik anak pula pecah. Bila Rina masuk dalam bilik anak, tingkap bilik anak elok je. Sekali lagi terdengar tingkap bilik ketiga pula pecah dan jelas terdengar bunyi kaca bertaburan. Pram! Bila Rina periksa tingkap bilik ketiga tu, elok je. Letih juga Rina malam tu berlari ke sana ke sini dalam rumah. Dan bila semuanya berhenti, Rina sambung baca Quran semula sampai selesai. Lepas bagi anak-anak tidur, Rina rebahkan badan nak tidur. Baru je nak lelapkan mata, Rina terdengar suara dengkuran macam suara lelaki, tapi lebih keras bunyinya. Terpinga-pinga Rina masa tu. Mana ada lelaki dalam rumah? Suami pergi kerja, anak-anak kecil lagi, takkan berdengkur sampai macam tu sekali. Bila Rina bangun dari katil, suara dengkuran tu hilang. Bila baring semula nak lelakkan mata, suara tu datang balik. Bunyinya macam dekat sebelah je. Rina jadi panas hati. Dia terus cabar benda tu. Kalau betul-betul kau nak ganggu aku, tunjukkan diri. Sampai anak pun terjaga sebab terdengar jeritan Rina tu. Tak lama lepas tu, tiba-tiba perhiasan rumah Rina, iaitu siput yang dibeli dekat Sabah, yang selama ni Rina gantung di antara ruang tamu ke ruang makan, bergoyang-goyang dengan kuat sampai jatuh ke lantai. Pecah berderai siput tu. Terus berderau darah Rina masa tu juga. Bulu roma habis meremang sampai rasa nak termuntah. Tapi anak tak pula rasa takut. Cuma tanya, "Mak, kenapa benda tu jatuh? Siapa yang buat?" "Tak ada apa-apalah," kata Rina, dan suruh anak dia masuk bilik, tutup pintu dan tidur. Lepas tu Rina terus ambil penyapu nak bersihkan lantai. Takut anak-anak terpijak pula nanti. Baru je Rina pegang penyapu, tiba-tiba frame ayat kursi yang Rina gantung dekat dinding ruang tamu berpusing 2 kali dan terus jatuh ke lantai. Rina terus terkaku dekat situ. Nak bernafas rasa macam tersangkut-sangkut. Jantung mula berdegup kencang. Lepas bertenang kejap, Rina terus ke ruang tamu, duduk atas sofa sambil berfikir, kenapalah suami aku ambil rumah ni? Asyik-asyik aku je yang hadap benda-benda macam ni. Jam dekat dinding dah pukul 3.41 pagi. Rasa mengantuk sangat masa ni. Tanpa sedar, Rina tertidur atas sofa dan terjaga semula pukul 6 pagi. Cepat-cepat Rina solat, bersihkan siput hiasan dan frame ayat kursi semalam, dan jalankan rutin macam biasa sebagai suri rumah. Hari ni Rina nekat nak tanya seseorang tentang kawasan rumah ni, dan Rina dapat maklumat dari penduduk asal, iaitu seorang lelaki umur dekat 70 tahun. Orang sini panggil dia Pakcik Omar. Kata Pakcik Omar, kawasan ni memang agak misteri. Nak pula rumah yang Rina tinggal sekarang ni, rumah tu memang dah lama kosong. Pakcik Omar pesan pada Rina, jaga dan pastikan anak-anak masuk dalam rumah sebelum waktu maghrib, dan jangan biarkan rumah tu sepi dari bacaan ayat Al-Quran. Dan sekarang baru Rina tahu kenapa rumah ni tak ada siapa yang sanggup tinggal. Tapi tak apalah, benda dah jadi, nak buat macam mana? Sedar tak sedar, 6 tahun jugalah Rina tinggal dalam rumah tu. Tahun 2005, suami dapat surat tugas kerja ke salah sebuah kem di ibu kota. Maka berakhirlah kejadian-kejadian seram dekat rumah tu. Aku sangka panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Rumah dekat Kuala Lumpur tu lebih besar dari rumah di Simpang Pulai. Rumah jenis berkembar, ada halaman luas yang tak berpagar. Rumah peninggalan British lama. Cantik kawasannya, cuma rumah tu penuh dengan segala pokok yang tumbuh menjala dekat dalam. Tapi masa Rina sekeluarga mula masuk rumah baru tu, dah ada orang bersihkan, sapu cat dan potong pokok-pokok tu. Hari pertama sampai rumah tu, tak sangkalah pula hari tu juga suami kena outstation seminggu ke Sabah. Masalah Rina kena kemas barang-barang tu semua. Bila Rina masuk je lorong dalam rumah tu, Rina dapat rasa ada sesuatu yang perhati kedatangan mereka dalam rumah tu. Terasa macam ramai orang dalam rumah tu, tapi Rina buat tak tahu je. Sebelah malamnya pula, lepas anak-anak tidur, Rina mula mengemas barang-barang. Kemas punya kemas sampai terlupa nak tengok jam. Sedar-sedar dah pukul 2.20 pagi. Patutlah rasa suasana sunyi semacam je. Rina terus ke dapur nak cuci tangan dan kaki yang kotor. Dari tingkat dapur, Rina ternampak dekat luar ada satu cahaya terang, dan Rina pun terus pergi ke arah pintu dapur. Buka pintu nak tengok cahaya apa tu. Bila buka pintu tak ada apa-apa pula.
gelap gelita je. Lepas tu Rina tutup pintu semula, cuci apa yang patut, terus masuk bilik dan tidur. Sedar-sedar je dah pukul 5.30 pagi. Rina terus bangun dan jalankan rutin harian macam biasa. Sebelum waktu Zuhur, Rina dah siap kemas barang-barang dari dalam kotak. Pukul 5 petang, Rina mula bersihkan halaman rumah. Lebih-lebih lagi kawasan belakang dapur rumah tu. Dekat belakang dapur tu ada pokok rambutan jenis gula batu. Bila Rina melangkah ke arah kiri kawasan pokok tu, dia rasa macam dah tembus satu haba. Dan waktu tu Rina nampak dekat depan dia ada satu penempatan lain. Rina pelik sebab rumah dia terletak dekat kawasan hujung sekali, dekat sebelah longkang besar yang dah bersembak dengan pokok-pokok. Rina nampak dalam kawasan penempatan tu ada 8 batang pokok pisang sebesar 2 pemeluk orang dewasa. Punyalah subur pokok pisang tu. Rina malas nak fikir. Lepas kemas belakang dapur tu, dia masuk dalam rumah semula. Alhamdulillah, tak ada kejadian pelik yang jadi. Dipendekkan cerita, tahun pertama Rina tinggal dalam rumah tu, dia rasa aman je. Hinggalah satu hari, masa nak maghrib, ada orang ketuk pintu rumah dia. Bila Rina buka pintu, ada seorang perempuan tua depan pintu rumah. Rina tergamam. Mata mereka saling bertentangan. Wajah perempuan tu kedut seribu. Kulitnya berwarna hitam dan bawa raga, pakai kebaya pendek dan berkain batik. Warna pakaian agak lusuh. Rina ingat sampai sekarang perempuan tu tanya, nak tengok barang tak yang ada dalam bakul ni. Serentak dengan tu, anak pula menangis. Rina terus jawab dengan nada lembut dan sopan, maaf nenek, saya tak boleh beli. Sebab masa tu Rina fikir perempuan tua tu macam nak menjual sesuatu. Bila Rina toleh ke arah anak dia, tak sampai sesaat pun, toleh depan semula, perempuan tua tu dah hilang. Pelik juga Rina, takkan umur macam tu boleh jalan punya laju sampai tak nampak ke mana arah dia pergi. Cuaca dekat luar dah mula gelap gulita dengan angin yang kuat. Rina terus tutup pintu dan kebetulan azan maghrib berkumandang. Lepas solat maghrib dan baca Yasin, Rina tanya anak, kenapa dia menangis tadi? Anak kata dia takut tengok orang tadi tu. Bila fikir balik, ada logiknya jugalah cakap anak tu. Selang beberapa bulan tinggal dekat situ, jiran-jiran kecoh tentang kehilangan seorang budak dekat halaman rumah mereka sendiri dan dijumpai dalam semak belakang rumahnya sendiri. Itu pun lepas dapat bantuan dari seorang ustaz dan dengan izin Allah. Bila ditanya pada budak tu apa yang jadi, budak tu cakap ada nenek tu ambil dan bawa dia ke rumah nenek tu. Dia nampak ayah dan jiran-jiran tengah cari dan panggil namanya, tapi dia tak boleh bersuara. Pesan seorang jiran yang memang dah lama tinggal dekat kawasan tu, keseluruhan kawasan ni memang kena berhati-hati selalu. Masuk tahun ketiga Rina tinggal dalam rumah tu. Nak dijadikan cerita, ada satu malam tu Rina terlebih rajin sangat. Dia pun ambil baju-baju kotor semua, basuh, nak sidai malam tu juga. Ampaian dekat luar rumah. Masa tu jam tepat pukul 1 suku pagi. Rina teringat jugalah pesan orang lama, jangan sidai kain malam-malam. Tapi Rina rasa zaman dah berubah, tak ada apa-apa kot. Bila Rina buka pintu rumah, dia tengok semua rumah jiran dah gelap. Halaman rumah dia pun gelap. Rina pun keluar nak sidai baju. Masa dia tengah sangkut baju dekat ampaian tu, Rina nampak ada satu pokok dekat atas tanah berbukit. Jarak lebih kurang 5-7 meter je pokok tu. Dekat bawah pokok tu ada sesuatu berdiri warna putih. Tapi Rina nak habiskan kerja juga sebab fikir benda yang dia nampak tu jauh lagi. Tak sempat Rina habiskan kerja, tiba-tiba dia tercium bau kapur barus. Kuat sangat baunya, macam bau tu betul-betul dekat depan dia. Bila Rina pusing badan nak ambil baldi, nak masuk dalam rumah, tiba-tiba sebelah hampaian tu Rina nampak pocong dari bahagian peha ke bawah sebab bahagian atas terlindung dengan baju yang dia sidai tadi. Rina hanya mampu ucap Allahu Akbar je. Rina capai baldi dan terus berlari masuk dalam rumah. Masa nak tutup pintu tu, dia tercium lagi bau kapur barus. Tapi tak ada pula nampak makhluk tu. Rasa selamatlah sikit walaupun badan dah terasa kejang. Lepas tu kelang kabut Rina lari. Rumah British ni luas tapi belok sana belok sini, siap dengan lorong yang tengahnya ada pintu kayu. Masuk je dalam bilik, Rina terus berselubung dalam selimut. Tapi dalam hati masih tak tenteram. Sampaikan nak ke bilik anak pun takut. Nak pegang handphone pun tak mampu. Punyalah menggigil masa tu. Lepas baca surah, sedikit demi sedikit semangat Rina pulih. Fikiran pun dah tenang. Perlahan-lahan Rina turunkan selimut dan beranikan diri buka pintu bilik. Alhamdulillah, tak ada apa-apa. Terasa dahaga pula. Rasa macam nak kejut anak, ajak temankan ke dapur. Tapi malas dah pula sebab esok anak nak kena bangun pagi nak ke sekolah. Nak tak nak, Rina terpaksa pergi seorang. Masa Rina masuk lorong nak ke dapur tu, dia terdengar suara mengekik-ngekik ketawa. Perlahan je suara tu. Seram. Ketawa jenis tak putus-putus pula tu. Rasa macam nak lari masuk dalam bilik semula. Tapi dahaga punya pasal, Rina terus ke dapur.
Masa melangkah ke dapur, suara tu hilang. Cepat-cepat Rina minum air dan terus menuju ke lorong nak ke bilik semula. Masa tengah baring atas katil, tiba-tiba terdengar bunyi cakaran dekat bawah katil pula. Aduh, apa pula kali ni? Rina beranikan diri intai bawah katil tapi tak nampak apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara dekat sebelah dia. Tak tahu macam mana nak gambarkan suara tu. Seram sangat, macam suara orang tersekat dekat kerongkong. Bila Rina baring semula, pocong tu dah ada dekat sebelah dia. Lepas tu Rina tak tahu apa yang jadi. Sedar-sedar je hari dah cerah. Badan terasa lemah. Subuh pun terlepas. Rina terus kejut anak, bersiap nak ke sekolah. Sejak kejadian tu, Rina terasa ada perubahan pada diri dia dari segi emosi dan perwatakan. Rina asyik mengantuk sampai kan nak buka mata pun malas. Masa nak ambil wuduk, setiap kali masuk waktu solat, Rina jadi lupa cara nak ambil wuduk dan jadi bengong. Lama dia fikir dari mana nak mula. Bila solat pula, Rina tak tahu nak baca apa. Badan jadi panas. Nak habiskan solat tu rasa amat menyeksakan. Rina jadi meronta-ronta. Keadaan diri mula tak terurus. Bila dengar azan je, mula rasa nak mengamuk. Ada masa Rina boleh berfikir dan ada masa dia jadi bengis. Tapi masak untuk anak-anak tetap Rina gagahkan juga, walaupun kadang-kadang masak sambil pejam mata. Benda yang paling pelik Rina rasa, dia mula minat dengan sisa makanan dalam sinki. Rasa nak makan je. Ada sekali tu dia ambil juga, tapi nasib baik Rina cepat tersedar. Terus dia beristighfar. Sendi-sendi habis jadi lemah. Nak dijadikan cerita, ada satu hari tu Rina dapat jemputan kenduri tahlil dari ustazah yang Rina memang kenal. Bila tiba tarikh kenduri tu, Rina nak ke rumah ustazah. Seluruh badan dia jadi lemah, mata jadi berat. Kebetulan suami ada dekat rumah masa tu. Terpaksa jugalah Rina pergi. Bila sampai ke majlis tu, badan Rina mula menggigil habis. Dalam perut pun rasa macam tu juga. Makin menjadi-jadi bila suami ustazah, seorang ustaz, lintas depan Rina. Selama ni tak pernah pun rasa macam ni bila nampak ustaz. Rina rasa macam nak lari je dari ustaz. Selesai majlis, ustazah datang jumpa Rina dan bagi tahu, esok ustaz nak jumpa. Datang tau, kata ustazah. Masa tu Rina dah rasa nak mengamuk, tapi dia masih boleh kawal lagi. Bila sampai je rumah, Rina mula rasa bebas. Apa yang bebas pun entahlah. Masuk waktu maghrib, mula rasa panas badan nak mandi. Masa Rina mandi, dia tercium bau wangi sangat. Mungkin bau shampoo kot. Tiba-tiba bau wangi tadi bertukar jadi bau yang amat meloyakan, macam bau darah. Rina tercari-cari juga dari mana datangnya bau tu. Bila dia pusing belakang, tak sampai beberapa jengkal je, pocong yang Rina jumpa dekat ampaian tu berdiri dekat belakang dia. Rina terus capai tuala, lari keluar. Sampai dari bilik, terus lap badan dan pakai baju. Masa nak keluar bilik nak menuju ke ruang tamu, Rina nampak pocong tu keluar dari bilik air menuju ke lorong nak ke ruang tamu juga. Rina terus pejam mata, terkaku dekat situ. Lama juga Rina terkaku. Bila buka mata, pocong tu dah tak ada. Nasib baiklah benda tu tak ganggu anak-anak. Pernah satu hari tu kawan Rina ajak dia pergi gym. Namanya Lela. Masa dalam kereta nak pergi gym tu, Lela terima panggilan daripada Rina. Lela terkejut lah sebab Rina ada dekat sebelah dia. Lela tak angkat panggilan tu. Tak lama lepas tu, handphone Lela berbunyi lagi. Sama juga, Rina yang telefon. Kali ni Lela angkat panggilan tu. Lela terkejut dan terus letak telefon. Lela kata dia dengar suara yang amat menyeramkan dan tak faham apa yang benda tu cakap. Rina mula panik. Beberapa minit kemudian, Rina pula terima panggilan daripada Lela. Rina terus tunjuk handphone dia pada Lela. Akhirnya Rina biarkan telefon tu terus berbunyi. Tapi sekali tu je lah dia telefon. Balik daripada gym, Rina tertidur dekat ruang tamu sampai ke malam. Esok paginya nak kejut. Mak, kenapa tapak kaki mak ada banyak darah? Cepat-cepat Rina bangun, tengok tapak kaki. Rupanya ada sesuatu yang dah hisap darah dia. Ada kesan lebam kemerahan dan bekas lubang halus yang banyak. Patutlah selama ni kaki Rina sakit macam disentap urat. Tiba-tiba suami telefon dari pejabat. Suami tanya, tadi ada orang guna telefon ke? Sebab suami terima panggilan dari nombor Rina. Bila angkat, dengar suara pelik sampai suami pun tak faham. Rina cakap mana ada dia telefon dan bagi tahu suami pasal tapak kaki dia tu. Petang tu, bila suami balik, tengok tapak kaki Rina, dia cakap, alah, tak ada apalah. Mungkin awak terpijak paku kot. Paku apa banyak macam ni sampai biru jadinya. Malam tu, lepas isyak, Rina dengan suami datang ke rumah ustaz. Sampai je rumah ustaz, lepas jawab salam Rina, ustaz kata, datang juga ya, ingatkan tak datang. Terkejut jugalah Rina kenapa kasar pula bahasanya. Selalunya ustaz tak macam ni. Ustaz tak pelawa pun Rina masuk. Dalam 20 minit jugalah Rina dengan suami tunggu dekat luar. Baru ustaz pelawa masuk. Dalam rumah, ustaz bagi tahu kenapa dia tak pelawa Rina masuk. Sebab ada yang mengikut Rina dari belakang. Lepas tu ustaz terus buat sesi rawatan. Ustaz bagi Rina minum air penawar.
Tiba-tiba Rina rasa macam ada berbola dari dalam perut bergerak ke kerongkong dan keluar dari mulut. Benda tu macam gelembung air sebesar bola tenis. Dengan izin Allah, setermata keadaan Rina pulih seperti sedia kala. Dah masuk tahun ke-6 Rina tinggal dekat kawasan tu. Disebabkan rasa sunyi setiap pagi lepas anak-anak semua ke sekolah, jadi Rina buat keputusan nak berjoging. Bila dah lama berjoging sendirian, tiba satu hari tu ada seorang kawan Rina bernama Aida. Dia ajak Rina jogging sama-sama. Rina bagi tahu Aida, esok pagi dia akan ke rumah Aida. Malam tu Rina tidur, asyik terjaga je. Kejap tidur, kejap jaga, kejap tidur. Tengok jam. Kali keempat Rina terjaga, jam dah pukul 6.45 pagi. Lepas bersiap, Rina pergi ke rumah Aida. Tunggu Aida tak keluar. Rina malas nak panggil sebab dah berjanji kan, takkan tak ingat. Suasana masa tu sunyi dari biasa. Tak ada sebiji kenderaan pun yang lalu. Cuma terdengar sayup-sayup suara anjing melalak. Malas nak tunggu lama sebab nanti anak bangun, Rina kena siapkan sarapan pagi. Suami pun tak ada dekat rumah. Rina pun pergi berjoging dulu. Kawasan tempat Rina berjoging ni luas. Naik bukit, turun bukit dengan pokok-pokok besar merimbun. Tapi yang Rina pelik, sepanjang dia berjoging tu, tak seorang pun yang dijumpa. Dan rumah-rumah dekat situ semuanya gelap. Seronok juga jogging macam ni, kata Rina. Masa Rina turun bukit nak patah balik ke rumah, dalam suasana gelap dan sunyi, Rina terserempak dengan seseorang macam tengah tunduk membongkok betulkan tali kasut. Susuk tubuh macam seorang lelaki. Dalam hati, lega jugalah jumpa orang. Rina pun melintas lelaki tadi dan terus berlari menuju jalan balik ke rumah. Sepanjang berjoging balik ke rumah tu, Rina dapat rasa ada sesuatu berlari ikut dia dari belakang. Rina toleh belakang, tapi tak ada sesiapa pula. Bila sampai depan pintu rumah dan buka kasut, Rina terasa badan dah seram sejuk. Cepat-cepat dia buka pintu dan masuk dalam rumah. Masa nak kunci pintu rumah, Rina terasa leher dia macam dicekik sampai air liur berbuih yang agak berhaba panas keluar dari mulut. Rina terus bergelut nak lepaskan diri sampai dia tersandar atas sofa. Bila dah terlepas tu, Rina terpandang jam dekat dinding. Alangkah terkejutnya Rina bila tengok jam baru pukul 3.40 pagi. Untuk pastikan jam dinding tu tak rosak, Rina tengok jam dekat handphone. Memang betul pukul 3.40 pagi. Sejak kejadian tu, Rina berkurung dalam rumah dekat seminggu lebih. Sampaikan kawan-kawan datang rumah cari Rina. Mana taknya Rina demam dalam tempoh tu. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.